Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke Selari 7. Para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampal di pintu masuk Dewan Srijati 3 bagi tujuan SPL KPM. Untuk makluman semua, sesi pembentangan ini akan dirakam dan akan disiarkan secara siaran tertunda di YouTube channel Kemenes. Link akan diberikan kemudian. Mohon semua memastikan telefon bimbit sentiasa dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Selamat datang ke pembentangan sesi Selari 7, Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, Kompi 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Amiza binti Aminuddin dari Kolej Matrikulasi Perak, diikuti pembentang kedua Puan Lim Siuli dari Kolej Matrikulasi Perak serta pembentang ketiga Encik Hishamuddin bin Bedul dari Kolej Matrikulasi Johor. Ramai supporter ni. Okey, untuk pengetahuan semua, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh 2 orang juri, iaitu Dr. Rozaini binti Tukimin dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur dan juga Dr. Hairul Faizi bin Lokman dari Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Para pembentang, hadirin sekalian dan penonton yang sedang mengikuti siaran Selari 7, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab dan akan dibunyikan loceng sekali lagi sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Baiklah, kalau anda bersedia, kita akan mulakan sesi Selari 7 ini. Marilah kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan ini akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Amiza binti Aminuddin dari Kolej Matrikulasi Perak dengan tajuk pendidikan My Hybrid Fun Grow Games, latihan gamifikasi untuk meningkatkan kemahiran mengenal pasti dan mengingat 15 jenis kumpulan berfungsi. Dipersilakan.
Okey, baik. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para juri serta rakan penyelidik sekalian. Saya Amiza binti Aminuddin mewakili kumpulan Dynamic 6 dari Kolej Matrikulasi Perak akan berkongsi mengenai kajian tindakan kami yang bertajuk My Hybrid Fun Grow Games, latihan gamifikasi untuk meningkatkan kemahiran mengenal pasti dan mengingat 15 jenis kumpulan berfungsi. Sebagai pendahuluan, model kajian kami adalah berasaskan kepada model kajian tindakan oleh Camis dan McTaggart dan sebanyak 2 kitaran telah dilaksanakan dan juga berasaskan kepada pembelajaran masteri yang menekankan kepada pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep sebelum konsep seterusnya diajar. Perkataan Fungro merupakan singkatan kepada perkataan functional group yang bermaksud kumpulan berfungsi yang merupakan silibus kimia organik pada semester 2 program matrikulasi. My Hybrid Fungro Games menyediakan latihan gamifikasi di dalam 2 mod, iaitu mod bersemuka dengan nama Fungro X Bingo dan dalam mod atas talian dengan nama Fungro Legends. Bagi permainan Fungro X Bingo, ianya mengaplikasikan permainan bingo dan 2 set soalan dengan berbeza aras kesukaran telah disediakan dan cara permainannya adalah secara berkumpulan dan pertandingan antara kumpulan akan dilaksanakan. Bagi Fungro Legends pula, 3 set soalan dengan berbeza aras kesukaran disediakan. Pelajar hanya boleh imbas kod QR untuk bermain dan ianya fleksibel kerana tiada batasan waktu dan tempat. Okey, saya akan membentangkan refleksi amalan PDP lalu dari sudut pelajar, pensyarah dan penyelidik. Apabila subtopik kumpulan berfungsi ini diperkenalkan di dalam kelas dan pensyarah menekankan yang pelajar mesti dapat mengenal pasti, mesti dapat mengingat kesemua 15 kumpulan berfungsi, kami dapat lihat yang pelajar ini menunjukkan pandangan yang kosong, pandangan yang hambar. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada yang terus rasa macam tidak berminat. Ini menunjukkan pelajar ini menjadi kurang bermotivasi kerana mereka merasakan bila ada 15 kumpulan berfungsi ianya terlalu sukar untuk mereka dan juga mereka selalu merungut mengatakan yang perkara ini sangat susah untuk mereka. Mereka cepat lupa, mereka tak pandai. Mereka pelajar program SES, program 4 semester. Jadi mereka berasa kurang yakin diri. Dan juga mereka sebenarnya tidak tahu kepentingan subtopik ini. Sebabnya subtopik ini diajar pada permulaan chapter. Dan sebenarnya subtopik kumpulan berfungsi ini amat penting bagi pelajar pada topik-topik kimia organik seterusnya. Jika tak dapat kenal pasti kumpulan berfungsi, maka dia tidak dapat membuat tindak balas kimia dengan betul dalam topik seterusnya. Okey, bagi refleksi pensyarah, apabila kami bertanya ke pendapat pensyarah, idea pensyarah bagaimana untuk pelajar ini ingat dengan senang, ada yang cakap nak buat macam mana memang kena ingatlah, ya, dan ada juga dengan sini berkata kita tak perlulah buat apa-apa aktiviti kalau nanti pelajar tak faham, tak ingat juga, tak hafal juga, kita juga yang sakit hati. Tapi bagi kami penyelidik, kami merasakan yang pelajar mesti faham dahulu konsep ini dan kami mahu tingkatkan keyakinan pelajar. Okey, kalau sebelum ini kami hanya membuat anggapan yang pelajar mengambil inisiatif sendiri sahaja untuk menghafal ke semua 15 kumpulan berfungsi. Tapi sekarang kami rasa tak boleh dah macam tu, kami perlu buat sesuatu dan kami bimbang akan menjejaskan keputusan PSPM 2 mereka. Okey, terdapat 2 objektif, objektif umum dan khusus. Objektif umum menyediakan suatu platform latihan gamifikasi dengan aras kesukaran yang berbeza dalam 2 mod, iaitu secara bersemuka dan secara atas talian. Objektif khusus ialah meningkatkan kefahaman pelajar untuk mengenal pasti dan mengingat 15 jenis kumpulan berfungsi. Okey, ini pelaksanaan tindakan diulangi, ada 2 latihan secara bersemuka dan secara atas talian. Okey, kita lihat dulu Fungro X Bingo secara bersemuka. Ianya telah dilaksanakan terhadap 16 orang pelajar S1 T4 dan
Fun Group X Bingo ni dimainkan selepas pelajar ini didedahkan dengan subtopik kumpulan berfungsi dan ianya boleh dimainkan di mana-mana sahaja. Dan sebenarnya Fun Group X Bingo ni merupakan kad-kad soalan dan kad-kad jawapan yang akan saya terangkan kemudian. Okey, bagaimana kita menjalankan Fun Group X Bingo ini? Di dalam kelas, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan perlu membuat 25 petak dan perlu menulis nombor 1 hingga 25 secara rawak. Contohnya, kumpulan 1, dia memilih nombor 5. Jadi, pensyarah akan menunjukkan soalan nombor 5 dan pelajar akan menjawab soalan tersebut dengan menunjukkan kad jawapan. Jika pelajar tersebut, kumpulan pelajar tersebut dapat menjawab dengan betul, maka mereka boleh memilih nombor soalan seterusnya. Tetapi jika mereka tidak dapat menjawab soalan dengan betul, giliran mereka untuk memilih nombor soalan akan diberikan kepada kumpulan lain. Okey, bagi permainan Fun Group Legend iaitu permainan atas talian, pelajar hanya perlu imbas kod QR tersebut dan interface seperti di kanan akan keluar. Ini juga ada 3 set soalan iaitu peringkat amatur, pro dan legendary, di mana kalau pelajar itu dia rasa dia belum dapat menguasai lagi subtopik kumpulan berfungsi, dia boleh pilih amatur punya. Dia cuba dulu buat soalan-soalan amatur. Kalau dia rasa dah dapat kuasai, dia lebih yakin dia boleh cuba pro dan legendary. Okey, ini adalah soalan tahap amatur ataupun mudah. Pelajar hanya perlukan padankan nama dan kumpulan berfungsi dengan struktur. Okey, set soalan tahap pro atau sederhana. Set soalan legendary atau sukar. Okey, bagi pemerhatian dan dapatan kajian akan diterangkan daripada segi pemerhatian dari pelajar, impak dan temu bual tidak berstruktur. Okey, apabila kami bermain Fun Group X Bingo ini dengan pelajar, nampak pelajar-pelajar ini sangat gembira, ada yang melompat-lompat seronok, rasa teruja bila dapat jawab soalan dan ini menunjukkan mereka lebih yakin untuk jawab soalan, lebih bersemangat. Dan dalam permainan online iaitu Fun Group Legends, akan ditunjukkan di situ berapa kali percubaan pelajar untuk jawab soalan dan berapa masa yang diambil untuk menjawab soalan. Jadi di situ kita nampak bila pelajar mencuba beberapa kali, kita boleh lihat yang masa pelajar untuk menjawab soalan itu menjadi lebih singkat dan ini menunjukkan pelajar rasa lebih mudah untuk mengingat 15 kumpulan berfungsi. Okey, ini adalah keputusan ujian pra dan ujian pasca pelajar. Dapat dilihat terdapat peningkatan. Markah penuhnya adalah 8. Okey, dalam temu bual tidak berstruktur, ini adalah antara feedback atau respon daripada pelajar. Paling suka dapat main bingo dalam kelas, sedar-sedar saja dah boleh hafal hampir ke semua kumpulan berfungsi, seronok main game online, tak bosan, boleh tambah muzik dalam game untuk bagi lebih menarik. Kalau hari-hari main game pun seronok. Okey, refleksi dan kesimpulan bagi saya sebagai penyelidik, kami mendapati Fun Group X Bingo ini mempunyai beberapa kelebihan iaitu ia menjadikan sesi PDP lebih menyeronokkan, pelajar dapat belajar sambil bermain, dapat menggalakkan pembelajaran kolaboratif kerana pelajar perlu berbincang dengan ahli kumpulan sebelum memberi jawapan dan dia juga ada set soalan yang berbeza aras kesukaran. Okey, bagi Fun Group Legends, kelebihannya yang kami dapati adalah pensyarah boleh semak perkembangan pelajar sebab kita boleh nampak tadi kan berapa kali percubaan dan berapa masa yang diambil. Soalannya lebih ringkas, berfokus dan masa menjawabnya juga pendek serta memberikan skor serta-merta. Okey, sebagai penambahbaikan, kami ingin menambah baik dengan mempelbagaikan jenis permainan seperti bingo, menggunakan kad soalan dan jawapan juga, tetapi boleh buat dalam bentuk monopoli, boleh buat dalam bentuk snake and ladder dan seterusnya, serta memasukkan muzik ke dalam permainan bagi menambahkan lagi unsur keseronokan seperti cadangan pelajar tadi. Dan sebagai kesimpulannya, tanpa mengenepikan kaedah biasa secara bersemuka, kami juga menambahkan elemen digital supaya ini menjadi satu platform yang lengkap dan sesuai untuk pembelajaran masa akan datang. Sekian, terima kasih.
Terima kasih pembentang pertama Puan Amiza binti Aminuddin. Sekarang ada sesi soal jawab sebanyak 5 minit. Bolehlah doktor kalau nak tanya soalan. Okey, soalan saya ringkas je. Saya nampak kat sini macam ada 2 intervensi. Walaupun dia tu namanya Fungro, dua-dua Fungro kata nampak macam 2 intervensi. Jadi sebenarnya ada berapa gelung? 2 gelung. So gelung pertama guna yang bersemuka. Bukan. Habis tu? Gelung pertama guna dua-dua. Cuma yang bersemuka tu ada satu set soalan. Ada satu set soalan dan kita nampak pelajar tu macam bosan. Jadi kita buat balik dan kita tambahkan lagi satu set soalan. Itulah mungkin disebabkan kurang jelas dalam laporan ni lah. Jadi kena cerita tadi tu. Saya suka kalau anda buat kajian tindakan ni, kita huraikan berdasarkan cycle dalam Chemist Med Target tu. Kan ada merancang, bertindak, memerhati, merefleks. So kan, jadi kita cerita je lah apa perancangan yang kita buat, apa tindakan kita. Pusing balik. Tadi kan kata ada masalah, apa tadi? Pelajar tak, apa tadi? Pelajar tak berminat, apa tadi tu kan? Kurang minat, maka kita pusing kepada golongan yang kedua. Jadi di situ dia nampak lah. Jadi proses itu kalau boleh ditunjukkan berdasarkan kepada kajian tindakan punya gelung je. Okey, untuk ujian pra dan post itu soalan yang sama ke soalan yang berbeza? Soalan yang sama tu. Itulah. Saya sebenarnya banyaklah dengar dalam dah berapa puluh paper ni kan. Kalau boleh pra and post itu buatlah yang berbeza. Okay. Mungkin contohnya 1+1 tapi bila yang soalan yang seterusnya 2+2. Okay. Faham tak? Baik. Sebab bila 1+1 hari ni dah belajar tak dapat jawab, besok dah ajar sungguh-sungguh kan, dia dah ingat dah hari tu cikgu kata 2, hari ni mesti dapat jawapan 2. Jadi kalau pra and post tu kalau boleh bentuk sama tapi soalan tu berbeza. Contohnya tambah juga tapi jangan 1+1, 5+6. Contoh begitulah. Supaya nanti tak jadi isu sebab nanti pertikaian. Okey. Jadi kajian tadi saya nampak ada satu usaha untuk tambah baik kan. Jadi mungkin boleh laksanakan kepada pelajar-pelajar yang lain pada masa akan datang. Tak semestinya pelajar yang sama. Sebab dalam kajian tindakan refleksi ni bukan sekadar kepada kumpulan sasaran di peringkat awal. Kita ni sebenarnya merefleksi diri kita. Tajuk ni akan ajar lagi semasa akan datang kan. Betul tak? Okey, saya nak cerita sebab kita ambil masa petang lah. Saya masa di sekolah, saya gunakan Facebook untuk saya punya pendidikan moral, charity work untuk pendidikan moral. Bila saya buat master, saya tambah dengan Edmodo. Edmodo ni satu apps learning management system dan juga Instagram. Sampai PhD saya tambah Twitter, TikTok dan juga TikTok tak ada lagi masa 2018. TikTok, Twitter, Instagram, psikologi masa tu kan. Gabungkan. Jadi benda-benda tu dia akan bertambah lah. Itu namanya refleksi. Kita sedar dalam keadaan current ni orang guna TikTok. So gunakanlah TikTok. Faham tak? Jadi bila kita dah ada masalah tadi kan macam tu kan. Tambah main muzik bingo, memasukkan muzik. So ingat, kajian tindakan ni refleksi kita sebagai guru. Bukannya nak tengok kajian ni berkesan ke tidak. Kalau tak berkesan dikatakan gagal. Salah. Sebab itulah dalam kajian tindakan namanya ialah tindakan sentiasa bertindak. Salah faham fakta ataupun mazhab kajian tindakan ni lah. Di seluruh Malaysia ni. Jadi saya nampak ada impian untuk membuat kajian yang seterusnya. Tahniah diucapkan. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Puan Amiza binti Aminuddin. Sekarang kita jemput pembentang yang kedua daripada Kolej Matrikulasi Perak. Dipersilakan Puan Lim Siuli dengan tajuk kajian pembelajaran gamifikasi meningkatkan prestasi pelajar dalam topik vektor. Terima kasih Puan Moderator. Salam sejahtera kepada yang dihormati para juri, para pembentang dan para hadirin dan hadirat sekalian. Saya mewakili kumpulan kelas master membentangkan kajian tindakan kami bertajuk Pembelajaran Gamifikasi Meningkatkan Prestasi Pelajar dalam Topik Vektor.
Literacy Industry 4.0 dalam membawa perubahan pembelajaran dalam PTBC. Sehubungan itu, kajian ini mendedahkan gamifikasi seperti Classcraft, live worksheet sebagai satu strategi yang dapat diterapkan dalam pendidikan tersedia masa hadapan yang menekankan pembangunan modal insan dengan berbagai kemahiran. Berdasarkan pengalaman yang lalu, topik vektor merupakan topik yang menirukan pelajar. Satu tinjauan dijalankan mendapati pelajar tidak dapat mengelepasi vektor normal daripada persamaan serta. Yang kedua, tidak dapat mencari persamaan serta dalam bentuk vektor. Dan yang ketiga, tidak dapat mencari persamaan serta dalam bentuk Cartesian. Isu ini diperkukuhkan dengan merujuk kepada LKC, laporan kerja carun dan temu buah pelajar. Selain daripada permasalahan utama yang saya nyatakan tadi, pelajar juga tidak didapati sangat pasif, fobia dan seringkali mengelak daripada menjawab soalan-soalan vektor. Maka, intervensi kajian menginterasikan 3 elemen digital. Pertama, gamifikasi Classcraft. Kedua, live worksheet. Ketiga, video interaktif YouTube. Classcraft merupakan sebuah platform pendidikan atas talian yang menerapkan sistem role-playing untuk membentuk perilaku positif pelajar. Ia mengadaptasi teori behavioralism dengan memberi XP sebagai ganjaran atas pencapaian pelajar terhadap tugasan. Tugasan pembelajaran persamaan serta diberi dalam story mode dengan gabungan live worksheet dan video interaksi YouTube. Objektif umum kajian ini ialah meningkatkan prestasi pelajar dalam topik vektor melalui pembelajaran gamifikasi. Secara khususnya, pertama, meningkatkan prestasi pelajar dalam penguasaan konsep persamaan serta melalui pembelajaran gamifikasi. Kedua, menilai kekuatan dan kelemahan pembelajaran gamifikasi dalam PTBC bagi subjek matematik. Persoalan kajian pertama, adakah pembelajaran gamifikasi dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam konsep persamaan serta? Kedua, apakah kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran gamifikasi dalam PTBC bagi subjek matematik? Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar, 3 orang pelajar lelaki, 7 orang pelajar perempuan, modul 1, semester 2, sesi 2022-23. Reka bentuk kajian ini dilaksanakan berdasarkan model kemis dan McTaggart yang melibatkan 4 langkah dalam setiap kitaran, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Melalui modal ini, dalam kitaran pertama, ujian pra mengandungi 3 soalan diberi selama 30 minit sebagai instrumen untuk mengukur tahap prestasi pelajar dalam penguasaan rumus persamaan serta. Selepas itu, pembelajaran gamifikasi Classcraft dijalankan dan diikuti dengan ujian pos 1 untuk memerhatikan prestasi pelajar. Dalam intervensi kajian, pelajar ditedahkan dengan video gamifikasi Classcraft. Marilah kita menonton video tersebut. So, itulah adalah contoh pemilihan watak dan tumpuan utama pelajar adalah menyelesaikan tugasan live worksheet pada setiap peringkat untuk mengkumpul SP bagi meningkatkan penampilan watak wira tersebut. Dalam kitaran pertama, aktiviti pembelajaran persamaan serta live worksheet direka bentuk secara berperingkat menggunakan nota, video dan soalan berdasarkan objektif pembelajaran yang berbeza. Peringkat pertama, pengenalan kepada persamaan serta,
diikuti peringkat kedua untuk mengenal pasti vektor normal daripada persamaan SATA. Peringkat ketiga membantu pelajar mendapat gambaran permukaan SATA. Dan peringkat keempat membantu pelajar mencari dan membina persamaan SATA dalam bentuk vektor dan Cartesian. Dalam aktiviti pembelajaran persamaan SATA, pelajar akan diberi sebuah cerita dan menyelesaikan tugasan live worksheet berbantukan video interaksi YouTube sebagai bahan pembelajaran, bahan sokongan pembelajaran. So itulah adalah contoh live worksheet pada peringkat pertama. Setelah selesai peringkat pertama, pelajar akan mendapat XP dan dia akan bergerak untuk peringkat seterusnya. Setelah selesai kitaran pertama, kita mendapati pelajar berjaya menentukan vektor normal daripada persamaan SATA dan boleh mencari persamaan SATA dalam bentuk vektor. Namun begitu, kita mendapati pelajar masih lagi sangat lemah dalam mencari persamaan SATA dalam bentuk Cartesian. Maka, kajian ini diteruskan dengan kitaran kedua di mana kita membuat penambahbaikan kepada live worksheet dan video interaktif YouTube untuk memberi bimbingan dan paparan yang lebih jelas kepada pelajar supaya membagi bimbingan menjawab soalan persamaan SATA dalam bentuk Cartesian yang lagi baik. Kitaran tersebut diteruskan dengan ujian POS 2 dan dapatan daripada ujian POS 2, semua pelajar akhirnya dapat menentukan vektor normal daripada persamaan SATA. Yang kedua, dapat mencari persamaan SATA dalam bentuk vektor. Akhirnya, persamaan SATA dalam bentuk Cartesian. Keputusan ujian pra menunjukkan 3 pelajar mendapat C ke atas dan ujian POS 1 ada peningkatan untuk semua pelajar dan ujian POS 2 di mana 100% pelajar mendapat grade A. Perbezaan antara skor min ujian pra dan ujian POS adalah 36.9, ujian pra dan ujian POS 2 57.5, ujian POS 1 dan POS 2 ialah 20.6. Dapatan hasil kajian disokong dengan hasil temu buah dengan pelajar yang memberi refleksi seperti penguasaan topik ini dapat ditingkatkan, mereka gigih mencari jawapan, gamifikasi sangat membantu dan sangat menarik. Daripada segi pemerhatian, berikut adalah contoh awata wira permainan pelajar di atas dan berikut adalah contoh lembaran tugasan live worksheet untuk setiap peringkat. Maka, kekuatan pembelajaran gamifikasi daripada segi belajar, mereka dapat meningkatkan pencapaian, menggalakkan pembelajaran kendiri, pembelajaran yang lebih menyerolok serta berdaya sains dan mempunyai fleksibiliti masa. Untuk pensyarat pula, produktiviti kita dapat ditingkatkan. Untuk sistem pendidikan pula, kita dapat mengintegrasikan teknologi dalam PDBC serta pembelajaran berpusatkan pelajar dan perjimatkan kos dari segi percetakan bahan. Manakala kelemahan pembelajaran gamifikasi ia memerlukan pencapaian internet yang baik dan ia memerlukan persediaan yang teliti demi pembelajaran yang lebih berkesan. Akhirnya, pembelajaran gamifikasi dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam topik vektor daripada 3 segi. Yang pertama, menentukan vektor normal daripada persamaan SATA. Yang kedua, mencari persamaan SATA dalam bentuk vektor. Yang ketiga, mencari persamaan SATA dalam bentuk Cartesian. Pembelajaran gamifikasi ini memberi pengalaman PDBC yang baru, meningkatkan motivasi dan menimbulkan keseronokan pelajar. Tetapi, pembelajaran gamifikasi ini memerlukan internet yang baik dan persediaan yang memakan masa yang agak panjang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang kedua, Puan Lim Siu Lee. Doktor, ada soalan? Okey, kalau ujian pra POS 1, POS 2 tadi tu memang soalan samalah tiga-tiga kan.
Sama tapi nilai berbeza. Okey, macam tu baguslah. Tiga soalan tapi nilai berbeza. Jadi nampak tadi dia punya prosedur tu, dia tunjuk gelong tadi tu ada masalah, maka dia buat seterusnya, dan ada pos 1 dan pos 2. Itu baguslah. Okey, jadi saya nampak penyelidikan ni jelas dan teliti lah, di mana dia tunjuk dalam kitaran 1 tu ada problem. Macam saya kan, saya buat PhD sampai 5 gelungan, sampai setahun collect data. Macam itulah. Dan saya suka kita tak payah pun nak mencipta satu intervensi yang baru, contohnya kaedah mami musuh lah, tepuk-tepuk tangan, tak perlu. Kita kata je teknologi based learning as kita punya sebagai intervention, dah memadai dah. Macam ni kan gamifikasi kan. Sebab dia bukannya isu tentang intervensi tu bagus ke tak bagus. Sebab yang orang yang pertikaikan intervensi tu itu untuk pertandingan inovasi. Ini kajian tindakan, kita bertindak je untuk menambah baik kita punya diri. Faham tak? Dah jemu dah dengar daripada peserta pertama sampai akhir, semuanya macam tu kan. Sebenarnya bukan kita nak memperjuangkan intervensi yang kita bangunkan, tapi refleksi kita tadi tu bagaimana kita nak buat. Jadi proses tu lah, proses kan. Macam Cikgu Johor semalam, siapa tah? Dia buat, cikgu tu biasa je dia buat, tapi asalkan intervensi dia tadi tu bermanfaat kan. Cikgu Jo nama dia kan. Contohnya lah. Tapi bilik banyak, tak tahu menang ke tidak. Okey. Jadi begitulah. Tapi saya nampak saya sukalah proses yang puan tunjuk ni, dia bergelung berpusing-pusing tu. Itulah dia kajian tindakan. Cuma refleksi tu tambah baiklah. Cuma dalam laporan ni, laporan puan ni tak ada markah, tak tahu dapat berapa. Objektif tu tak tepat, salah. Dr. Rozani boleh ulas sikit objektif tu? Okay, objektif yang pertama tu kita dapat nampak daripada data lah, data analisa tentang prestasi tadi kan. Objektif yang kedua ni, apakah kekuatan dan kelemahan tu. Nampak macam tak boleh nak tidak boleh dinilai. Ya, tak boleh dinilai dengan kajian tindakan. Temu buah saja. Ya. Hanya melalui persepsi pelajar. Okay. Terima kasih. So better kita ubah suai sikit soalan tu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Lim Siu Lee di atas pembentangan tadi. Kini kita tunggu pembentang ketiga yang terakhir ya, Encik Isyamuddin bin Bedul dari Kolej Matrikulasi Johor. Okey. Dengan tajuk kajian beliau, kesan pelaksanaan program iMatrix terhadap kemahiran berfikir dan kemahiran komunikasi aras tinggi VCG pelajar Kolej Matrikulasi. Dipersilakan ya Encik Isyamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Madani Malaysia Madani, salam mesra pembuka bicara. Yang dihormati panel-panel juri dan hadirin sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian daripada kumpulan kami yang tertera seperti di depan yang bertajuk Kesan Pelaksanaan Program iMatrix terhadap Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Komunikasi Aras Tinggi VCG Pelajar Kolej Matrikulasi. Okey, ini tuan dan puan, ini merupakan tagline iMatrix yang berfokus kepada kemahiran berfikir dan komunikasi aras tinggi. Okey, hadirin sekalian, apa itu iMatrix? Ya, internet, Matrix matrikulasi, simposium. Simposium digital ini ialah gabungan model United Nations yang kita kenal sebagai MOON dan juga debat ala parlimen. Kita tertanya apa itu MOON? MOON ialah yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelajar-pelajar pelbagai negara berdiplomasi, berhujah isu-isu global. Manakala debat ala parlimen ialah simulasi pembelajaran yang tentang persidangan parlimen. Itulah yang kami gabungkan menjadi iMatrix. Okey, inilah paparan-paparan iMatrix yang kami jalankan. Tajuk-tajuknya dalam talian melibatkan pelajar kolej matrikulasi. Bukan pelajar kami saja melibatkan pelajar-pelajar kolej matrikulasi.
Okey. Ini contoh dia. Delegasi terbaik bagi setiap iMatric dijalankan melibatkan pelajar matrikulasi. Kalau contoh sini ada daripada Johor, ada daripada Negeri Sembilan, ada daripada Kelantan merangkumi pelajar-pelajar matrikulasi. Okey, pernyataan masalah. Kenapa iMatric ni kami buat? Pernyataannya bermula apabila kami menghadapi kengkangan untuk menyuarakan pemikiran dan komunikasi aras tinggi bahasa Melayu secara terutama dalam platform bahasa Melayu. MUN memang ada tapi dalam bahasa Inggeris. Di samping itu program sedia ada memerlukan kos, masa dan tempat. Okey. Apabila kami dah buat iMatric ni, tentu timbul persoalan. Sejauh manakah iMatric ni dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan komunikasi aras tinggi pelajar kolej matrikulasi? Jadi, apabila persoalan timbul, tercetuslah dua objektif ini. Apa yang kami nak buat? Pertama, mengenal pasti keberkesanan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar kolej matrikulasi melalui iMatric. Kedua, mengkaji keberkesanan kemahiran komunikasi aras tinggi pelajar kolej matrikulasi melalui iMatric. Saya rasa objektif jelas ya. Okey, inilah kepentingan kajian. Kajian ini ialah kami kesinambungan daripada student board daripada sekolah menengah. Kami kesinambungan MUN dan debat alam semen. Di samping juga sebagai satu jambatan memsiapsiagakan pelajar matrikulasi ke peringkat seterusnya dalam perdebatan secara terbuka. Di samping serta langsung dapat menjimatkan masa, kos dan tempat. Okey, bila buat kajian asas mesti ada kerangka konsep, ada kerangka teori. Kerangka konsep kami ini belajarkan teori pelajaran KOF, iaitu kami menjurus kepada kemahiran komunikasi berfikir dan komunikasi aras tinggi. Okey, inilah tata cara pelaksanaan iMatric kami bermula daripada kehadiran delegasi sampailah penangguh simposium. Jadi saya tak nak ulas yang ini sebagai contoh paparan saja. Ini adalah paparan solusi semasa iMatric dijalankan melibatkan pelajar kolej matrikulasi sebagai contoh ataupun bukti. Okey, kita bergerak kepada metodologi kajian. Metodologi kajian ini berbentuk mixed method, iaitu kalau kita tengok dari kuantiti, apa polisi dan sampel kajiannya? 60 perwakilan pelajar kolej matrikulasi yang mewakili 16 delegasi. Untuk kualitatif kami ambil 4 orang peserta iMatric secara bertuan. Kami temubualkan pelajar ini. Okey. Kemudian instrumen kajian kami yang kuantitatif terus pada borang skor pencapaian yang dihasilkan oleh panel. Siapa panel itu? Panel itu ialah pensyarah-pensyarah kolej matrikulasi dan juga guru-guru sekolah bahasa Melayu. Kami ambil. Kita juga dengan pet soalan temubal kami bagi terus kepada 4 responden. Okey. Ini contoh rubrik pemarkahan kami sebagai skor penilaian tadi. Iaitu kami ada isi, ada bahasa. Okey, saya tak nak ulas yang ini sebagai sokongan saja. Okey, dan ini ialah penyampaian dan izinlah laluan. Okey. Seterusnya macam mana data ini dikumpul? Seperti saya cakap tadi, data ini dikumpul dinilai terus daripada kalau kuantitatif. Terus kita ambil daripada skor penilaian daripada panel. Ambil terus sampai situ maka tu kami masa perdebatan. Kalau untuk kualitatif kami temubual melalui Google Meet dan Telegram. Okey. Okey, ini prosedur analisa data. Kalau untuk analisa data statistik atau deskriptif, kami buat dalam bentuk kekerapan, peratusan dan skor pencapaian. Kami tak ada buat yang berbentuk-bentuk yang lebih tinggi supaya nampak jelas apa yang kami nak nilai. Kedua, kualitatif ialah data-data ini kami transkripsikan, dikodkan dan menjadi R1, R2, R3 dan R4. Okey, ini contoh borang skor sebagai kami sokongan kesahan dan keberhasilan instrumen kami. Okey, yang dibina oleh panel. Okey, kita teruskan kepada dapatan analisis. Ini yang paling penting saya rasa, merujuk kepada objektif yang pertama. Okey, dapatan ini mesti selari dengan objektif. Objektif pertama kami ialah keberkesanan kemahiran berfikir aras tinggi. Tengok gambar rajah tu, okey. Kita nampak perubahan izin laluan bertambah daripada 2 kepada 6 izin laluan daripada iMatric pertama kepada iMatric 6, 7 dan 8. Okey, begitu juga dengan skor pencapaian isi. Kita tengok markah yang tinggi. 35 perwakilan daripada 60 perwakilan, iaitu 58.3%. Memperoleh markah 81 hingga 90. Ini markah daripada skor tadilah. Okey, begitu juga dengan analisis terbual berkaitan dengan kemahiran berfikir. Keempat-empat semua memberi risiko positif. Mereka kata membuat penilaian, membuat sintesis, menganalisis. Okey, fakta-fakta yang ingin diujarkan dan semasa nak diutarakan. Okey, ini menunjukkan ada kemahirannya berfikir aras tinggi.
Kita teruskan kepada objektif yang kedua, betul? Kemahiran komunikasi aras tinggi. Kita tengok markah skor pencapaian bahasa. Kita tengok markah dia, 30 orang perwakilan daripada 60 perwakilan mendapat markah 81 hingga 90 markah. Mana separuh daripada situ. Itu juga dengan skor pencapaian. Cara penyampaiannya bagaimana? Seramai 36 orang perwakil, iaitu 60%, berjaya 45% markah 81 hingga 90. Begitu juga dengan dapat analisis untuk temuan berkaitan komunikasi ini. Keempat-empatnya masih memberi respon positif. Cara membuat pemilihan intonasi, diksi, tata cara, etika semasa membuat komunikasi. Itu paling penting. Okey, hasilnya dapat di sini kita tengok kepada rumusan hasil dapatan perbincangan. Untuk kajian asas kita rujuk. Melalui pembuat ni keempat semua masih memberi reaksi positif terhadap kemahiran komunikasi dan inquiry pemikiran. Begitu juga dengan markah isi perdebatan. Okey, 58.33% mendapat markah 81 hingga 100. Ini selari dengan kajian Usna Muhammad dan Natia Mahdin pada tahun 2016. Okey, masuk kajian asas ini mesti 5 tahun yang terkini. Begitu juga dengan pembudayaan alaman demokrasi ini selari dengan penubuhan Parlimen Belia Malaysia, iaitu izin laluan 2 kepada 6 izin laluan. Seterusnya dasar dapatkan ini juga ametik ini markah untuk komunikasi juga untuk bahasa dan pencapaian kedua-duanya melebihi 50%. Dapatan ini selari dengan Maksabir 2021 yang menyatakan komunikasi positif sama ada berbentuk verbal ataupun bukan verbal. Okey, akhir sekali, apa cadangan kaji kami seterusnya? Kami berminat untuk kajian ini yang berbentuk lebih, tadi saya cakap berbentuk komunikasi, lebih kreatif dan seronok. Sebab kami sekarang tengah membuat, bukan perancangan, dan dah siap pun dah semua, membuat satu program yang bernama kami sebagai IM. Itu informasi kami gabungkan dengan permainan tradisional dengan pengucapan awam. Dalam proses tak siap lagi, statement ni kami akan jalankan. Kedua, kami nak sebarkan program ini kepada bukan sahaja untuk pelajar menstruasi, tapi untuk pelajar bersama Prayu lain, terutama tingkatan 6 yang kami ingin jenamakan sebagai iPrayus. Mana adalah jalinan dan jaringan di sini. Okey, kesimpulannya. Okey, iMetric berjaya menyawat pendidikan masa hadapan serta menghasilkan modal insan. Dan juga iMetric selari dengan penubuhan Parlimen Malaysia dan sekaligus mencapai aspirasi murid dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Seterusnya, Paledgesi dapat merupakan pelan teraposi program edukasi secara pembelajaran digital. Okey, pantun sikit sebelum tutup. Hujah dan fakta berpaksikan bukti. Sebagai penutup tirai pembentangan, saya mengajak tuan dan puan mengalihkan lensa pandangan ke sudutan iMetric kami. Saudara berkata sebentar tadi, kurang galakkan Indonesia tentang cerita ini. Macam mana dengan kurang galakkan itu boleh menyebabkan gambar disukai? Bukankah masih berpotensi untuk maju? Kemudian akan dibuka sekarang. Delegasi yang memilih Imam Sultan sila angkat tangan. Hadirin yang dihormati, berdasarkan kemudian penetapan pada 4 delegasi. Okey, saya rasa itu je. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Syamuddin. Dia pun bersemangat kan? So penyokong dia lagi bersemangat. Dia penutup kita sangat menarik ya. Okey. Baiklah. Kita beri peluang pada juri, mungkin ada tertanya-tanya soalan. Apa tu? Kalau ada pembentang terbaik sebagai Encik Syamuddin lah. Tapi sebab tak ada kategori pembentang terbaik kan? Itulah. Kak Metrik ajar apa sebenarnya? Saya mengajar pengajian am. Oh, patutlah. Mengajar komunikasi, kemahiran dan juga tata cara. Itulah sebab semua sains-sains ni kan tiba-tiba tengok berdebat pula. Tajuk ni kan. Memanglah orang berdebat ni dia pandai bercakap kan. Jadi nampak presentation tu sangat baguslah. Okey, cumanya kan disebabkan kita hanya menyelesaikan 20% sahaja pembentangan. Jadi bila saya tengok dapuran daripada penulisan sebelum ni ada konflik terhadap metodologi.
menyebabkan ada sedikit isu markah lah di situ. Sebab sebenarnya kajian ni dia agak konflik. Boleh buat apa tadi? Kajian tindakan, kuasa eksperimen pun boleh, ataupun kajian dalam bentuk DDR. Jadi di situ dia agak menjadi isu besar lah. Jadi metodologi tu ada sedikit yang perlu diperbaiki. Tapi dari segi laporan tu memang sangat bagus. Sebab dia teliti by objektif, ada dapatan. Sebab saya tengok dalam sebanyak seminar-seminar ni, dia cerita je ada objektif tapi dapatan dia tak sebut pun. Tapi ni dia perincikan satu persatu. Tapi sebab metodologi tu, kalau saya nak baca ni, ulasan dia banyak dia cakap metodologi tak berapa tepat dan jelas, dan beberapa isu lain lah. Markah tu okey juga, tapi macam nak berlari jauh tu susah sedikit lah. Tapi dari segi persembahan hari ni memang tip-top lah. Dr. Rozani mungkin boleh tambah? Okey, pada saya lah tadi kajian tu nampak inovasi pun nampak. Okey, kajian tindakan pun nampak. Jadi mungkin kita kena ikut line, ikut mana rumah mana nak masuk sebenarnya. Tapi pujian untuk Encik Isyamuddin lah kerana mempunyai, macam tadi tajuk dia komunikasi aras tinggi, memang komunikasi aras tinggi. Okey, tahniah. Okey lah, orang terakhir kan, tepuklah gemuruh lagi. Terima kasih Doktor. Encik Isyamuddin, saya pun pendebat juga. Terima kasih Tuan Yang Dipertuarakan Kerajaan Pembangkang. Hadirin sekalian, macam tu kan. Jadi kajian ni bagus. Kalau katalah nanti malam kan ada meeting panel kan, saya cakaplah pembentang terbaik daripada matrikulasi Johor, Encik Isyamuddin. Tapi tak ada anugerah tersebut. Yakin macam pendebat present. Okeylah, dah nak balik dah. Saya kembalikan semula kepada pengacara. Okey, dengan berakhirnya pembentangan dan sesi soal jawab untuk Encik Isyamuddin bin Bedul, maka berakhirlah sesi Selari 7 kita. Memandangkan penyampai CJ belum lagi hadir ke bilik kita, kita take 5 for a while lah. Okey? Mungkin juri nak beri komen apa-apa ke sepanjang berselari